itu, tanpa menggunakan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Ustaz untuk memulakan kuliah ini. Dipersilakan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arda 'anna innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 34 yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang hari kiamat
Allah jua mengetahui, Allah jua menurunkan hujan dari langit, Allah jua mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Dan kamu tidak mengetahui apakah yang kamu akan lakukan keesokan harinya, dan kamu tidak mengetahui di mana kamu akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Berbahagia Al-Fadhil Tuan Haji Hairul selaku pengurusi surau dan surah Jatan Kuasa Urusan Surau Al-Iman Taman Puchong Utama, Al-Fadhil Tuan Imam kita yang bertugas pada pagi ini, dan seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan ucapan syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang amat berharga di waktu pagi yang penuh barakah ini. Satu nikmat yang bukan kecil maknanya kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Inilah detik yang amat berharga yang patut kita rebut peluang keemasan ini demi untuk kita meneruskan keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Berkat umur, berkat rezeki, berkat pekerjaan, berkat harta benda, berkat keluarga dan anak pinak, dan segala-galanya lah. Satulah tuan-tuan, sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keletihan sekalipun dia akan bangkit untuk beribadat di awal pagi. Dalam kesempitan masa sekalipun dia akan bangun di awal pagi untuk beribadat. Sebab Nabi SAW dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma, ya Allah, barik li ummati, berkati umatku, fi bukuriha, yang bermula hidupnya di awal pagi. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Mana mungkin doa Nabi Allah tolak? Mana mungkin doa Nabi Allah tak terima? Pasti Allah tidak akan menolak doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini tidak akan mati. Jasad Nabi dah tak ada, tapi doa baginda terus akan berkumandang. Ini bukan satu hadis yang boleh dianggap mudah, melainkan mereka memperbudahkan apa Nabi sampaikan kepada mereka. Sebab itulah saya yakin, saya percaya atas semangat Al-Fadhil Tuan Haji Hairul dan Jatan Kuasa mengadakan gerakan subuh perdana ini bukanlah sesuatu yang kecil maknanya, tapi untuk mengajak kita semua. Tak kiralah masyarakat macam mana pun kehidupannya, inilah detik permulaan yang paling utama sekali. Belum kita melangkah ke pejabat urusan harta, urusan makan minum, belum kita mulakan urusan perniagaan, mensuap nasi untuk keluarga dan anak isteri, dan belum apa sekalipun. Detik yang pertama adalah kita bangkit di awal pagi, apalagi di saat kita boleh salat tahajud 2 rakaat, kita boleh hamparkan sejadah, kita boleh rukuk dan sujud, kita boleh berzikir, bertasbih, bertahmid,
Kita boleh alirkan air mata tumpah di atas sejadah. Kita angkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seraya dia nampak wajah anak-anaknya. Seorang ibu lihat wajah anak-anak di kelalangnya. Dalam suasana itu dia berdoa kepada Allah, minta rezeki dimurahkan, hidup diberkati, diberikan ketenangan, kesehatan. Rintilah segala-galanya. Ini program kita sebenarnya. Program yang diatur oleh agama. Sehingga dalam hadis yang banyak tentang isu subuh ini, tuan-tuan, sebagai contoh daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Contoh jelas di samping doa Nabi tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkatilah orang yang bermula hidup di awal pagi dengan keimanan ini. Aisyah menceritakan satu hadis yang lain. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat di awal fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih. 2 rakaat di awal fajar. Mana apa? Tadi bila azan berkumandang 5:52 pagi. Sebelum ditunaikan subuh berjemaah, Allahu Akbar, 2 rakaat. Kata Aisyah, Nabi bersabda, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tawaran yang cukup hebat. Kerana 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Bayangkanlah kita konsisten tiap-tiap hari tanpa cuai. Karena kita bangkit awal subuh belum berkumandang azan, kita dah bangun dengan tahajud, kemudian berjemaah. Bayangkan tuan-tuan. Apakah jaminan-jaminan sebegini kita pandangan sipi? Malaikat hati-hati yang dah mati, hati yang sakit, hati yang ada cedera parah, hati yang jahil akan menolak semua ini tuan-tuan. Tapi hati yang hidup, hati yang bercahaya, hati yang dalam keadaan ingat kepada Allah, dia takkan cuai. Dia akan cuai. Saya bukan mengajar tuan-tuan pada tidak tuan-tuan, tapi nak ajak diri saya. Dan saya nak merasakan dia suatu kemanisan, suatu nikmat, suatu rezeki yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asasnya begitulah tuan-tuan. Itu fakta dari ilmu hadis. Saya tak sebut lagi fakta daripada hadis yang lain. Kalau dikait dengan hadis yang lain tentang ke masjid, lagilah hadis-hadisnya amat besar makna kepada kita. Sebagai contoh, dalam hadis daripada Nabi sallallahu, Nabi sebut kepada kita semua bagaimana nikmat datang ke masjid, ke surau berjemaah, termasuklah jam subuh, jam maghrib dan seumpamanya. Apa sabda Nabi? Basyirul masya'ina ilal masajid bin nuri tammi yaumil qiyamati. Khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang melangkah kaki ke masjid. Ya, jam subuhnya, jam asarnya, jam letak, tapi yang penting ke masjid. Jam subuh sekaranglah masanya. Apa sabda Nabi? Khabar gembira kepada mereka itu bin nuri tammi yaumil qiyamah, dengan cahaya penuh di padang mahsyar nanti. Cahaya penuh akan menyuluh jalan ke syurga. Tuan-tuan, jaminan sebegini tuan-tuan, pasti kita akan nikmati di alam sana nanti. Pasti kita akan lihat dengan mata kepala kita. Jangan bimbang.
Sebab ini jaminan pasti daripada Allah dan Nabi SAW. Cahaya penuh memancar ke pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Dan banyak hadis yang lain tentang isu masjid, subuh dan seumpamanya. Dalam fakta sejarah dunia berkait dengan soal gerakan subuh perdana berjemaah ini, orang-orang bukan Islam, khasnya Yahudi, musuh umat Islam sengit sampai kiamat, mereka ada kajian akademik melihat bagaimana kalau umat Islam ini dalam keadaan jaga subuh berjemaah, penuh masjid berjemaah, mereka melihat bahawa ini suatu ujian besar bagi mereka. Seorang di kalangan Perdana Menteri Israel, ini fakta, catatannya ada dalam buku-buku sejarah terkini dunia. Seorang Perdana Menteri Israel bernama Yitzhak Rabin, Yitzhak Rabin, Y-I-T-Z-A-K-R-A-B-I-N. Ini antara Perdana Menteri Israel dalam era 90-an. Ramailah PM Israel jahat-jahat ini, Shimon Peres, Netanyahu, Moshe Dayan, Menachem Begin, yang mata perlu tutup apa? Moshe Dayan kan, yang tutup mata sebelah. Ramai, semua penjenayah. Salah seorang ni ialah Yitzhak Rabin, dan dia mati dibunuh oleh tentera Israel pada hari perbarisan ketenteraan. Dalam satu ucapan di Parlimen Israel, saya tak ingat dalam tahun tepatnya, tapi sekitar 90-an. Siapa yang baca buku yang dituliskan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan, ada catat cerita ini. Yitzhak Rabin di Parlimen Israel, dia bercakap di hadapan ahli Parlimen Israel di Dewan Senatnya. Jelas disebut satu perkataan tentang isu subuh dan berjemaah orang Islam. Apa disebut? Kalaulah orang Islam mereka boleh hidupkan sembahyang subuh berjemaah macam Jumaat. Kalau orang Islam boleh hidupkan solat subuh di masjid mereka macam solat Jumaat. Mana apa? Subuhnya penuh macam Jumaat, melimpah sampai keluar surau masjid. Orang penuh macam Jumaat subuhnya. Ketika itu kata Yitzhak Rabin, kita tidak mampu menewaskan umat Islam lagi. Tetapi saat orang Islam meninggalkan masjid mereka, bahkan solat subuh hilang daripada masjid orang-orang ini, kita mampu menewaskan mereka dengan apa cara sekalipun. Tuan-tuan, ini kajian. Lalu lebih datang peristiwa mereka menakluki Baitul Maqdis Al-Aqsa. Bukan baru, daripada tahun 1967 lagi, dah lebih kurang 43, lebih kurang 54 tahun lepas lagi rasminya. Bahkan sebelum itu lagi pun, antara yang mereka lakukan apa ya tuan-tuan? Menghalang Al-Aqsa daripada dihadiri oleh orang-orang Islam Palestin, khasnya pada jam subuh. Dihalang. Dan sampai hari ini yang diizinkan masuk ke masjid orang tua-tua, orang muda tak dibenarkan sampai sekarang. Mereka tahu antara saat yang paling menekan mereka adalah jam subuh. Sebab bila orang Islam boleh bangun subuh berjemaah di masjid, apa tandanya? Orang Islam ada iman. Boleh bangun jam subuh bermakna boleh jadi keseluruhannya bangun bertahajud. Bangun bertahajud dengan doa munajat, kemudian sambung subuh berjemaah. Ini apa tanda? Ada kekuatan rohani kokoh, iman kokoh, amal kokoh. Sebab tak tinggal subuh berjemaah, bahkan belum berjemaah subuh
Mereka hidup dengan tahajud. Kepada Allah mereka mohon. Kuat tuan-tuan, kuat. Izzat Rabin, catati catatan sejarah di Parlimen Israel. Suatulah apa yang berlaku pada hari ini menjadi cabaran kepada kita. Kita tak tahulah bilalah satu ketika akan datang. Kita nak tengok bagaimana surau masjidnya subuh macam Jumaat. Tetapi kita mengharapkan satu saat insya-Allah akan kita lihat situasi demikian insya-Allah. Tidak tempoh 1-2 minggu akan datang. Tidak tempoh 1-2 hari akan datang, tidak mungkinlah. Tetapi dengan kekuatan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, dengan semangat iman tuan-tuan, dengan keyakinan tuan-tuan, dengan kesedaran tuan-tuan dalam memimpin rumah tangga masing-masing, dalam memimpin kehidupan diri masing-masing, memimpin rumah masing-masing, anak masing-masing. Kejutkan hati kita yang sedang tidur, kejutkan hati anak kita yang sedang sakit mungkin hati mereka, kejutkan hati umat yang sedang parah sekarang ni. Maka Tuan Haji Khairul, teruskanlah usaha sebab ini insya-Allah. Mudah-mudahan dari angka 10 orang bertambah 16 orang, dari angka 20 orang bertambah 40 orang insya-Allah, daripada angka 100 bertambah angka 160 orang. Ia tidak mengecewakan kita, sebab selama dahi tuan-tuan sujud di atas tanah yang berkat ini, itu di masjid dan surau, selagi tangan tuan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, selagi hati tuan-tuan kenal Allah Azza wa Jalla, Allah tak akan kecewakan umat yang kembali kepadanya. Walaupun mungkin dalam situasi ada kelemahan tersendiri, insya-Allah Allah tak akan pelihara umat ini. Kerana ada kalangan kita orang-orang masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun golongannya sedikit, tapi kita yakin terpercaya akhirnya yang akan menang ialah Islam dan umat Islam. Cuma bila masanya Allah Maha mengetahui. Kita teruskan. Saya mukadimah panjang sebab saya nak menyahut tema penting subuh tuan-tuan. Kali pertama kita berdepan pada kata Jaya Harul tadi, gerakan subuh ni saya nak menyahut. Saya nak menyahut, mengajak tuan-tuan, kita nak bina konsisten yang berpanjangan. Sebab dalam hidup ini tuan-tuan, satu fakta yang kita kena ingat bahawa kita nak pintu keselamatan, pintu keamanan, pintu keredaan, pintu keberkatan, pintu hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan, keberkatan pada Allah Azza wa Jalla. Inilah sebuah perjalanan yang kita benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dunia kita tak akan pijak selama-lamanya dan langit tak akan junjung selama-lamanya. Dunia kita akan pijak selama-lamanya dan langit kita tak junjung selama-lamanya. Dan akhirnya tiba ketikanya kita semua akan kembali ke rahmatullah. Dan kita nak balik dengan kemenangan, bukan kegagalan. Kita nak balik dalam kejayaan, bukan kekalahan. Kita nak balik pada Allah dengan keredaan, bukan kemurkaan. Kita kembali kepada Allah dengan syurga, bukan neraka menanti kita. Kita kembali kepada Allah dalam kerahmatan, bukan siksaan. Inilah keyakinan kita. Inilah kekuatan kita kena cari tuan-tuan.
kita dah hidup satu situasi yang begitu sekali nampak sangat pada hari ini, menekan setiap kalangan kita. Apalagi berlakunya pandemik COVID-19 bermula 18 Mac tahun lepas hingga hari ini 9 Oktober. Tuan-tuan, kira ke tidak? Saya kira hari ini kita dah masuk hari ke-570 hari. Hari ini dah masuk ke hari 570 hari. Suasana kita dah berubah keadaan dengan ujian COVID-19 yang Allah kirimkan sebagai satu bencana yang menakutkan semua pihak, semua orang, tak kira mana-mana negara dunia sekalipun. Ini sebahagian di antara isu yang sedang berlaku, yang patut menginsafkan kita. Macam mana kita nak mencari jalan pulang kepada Allah, kita nak berpegang kepadanya dengannya, kita nak beroleh keselamatan abadi pada Allah Azza wa Jalla. Patutnya dengan ujian yang dahsyat ini tak ada orang abai kehidupan beragama. Sepatutnya kita sedang meneroka jalan-jalan ilmu dan keimanan, keinsafan. Maka tuan-tuan, di pagi ini saya ingin bercakap dalam 3-4 perkara. Ini antara apa yang saya sedang bercakaplah. Antara isu yang saya sentuh di awal mukadimah, pada mukadimah lama dah ni, tapi kita masuk poin yang saya sentuh pada pagi ni. Yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, rakan taulan saya, Surah Al-Iman, Taman Puchong Utama. Saya pun livekan, saya punya FB sekarang. Di ruang sana rakan kita yang menonton. Yang pertama sekalinya ialah ingat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, mengasihi dan sayang kepada kita semua. Ini fakta yang kita kena yakin percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sifat benci kepada hamba-hambanya. Yang ada adalah sifat sayang, kasih, cinta kepada hambanya, dengan pelbagai nikmat dianugerahkan, pelbagai peluang diberikan kepada hambanya, tak kira siapapun kita. Atau sifat Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah tak pernah bencikan kita. Hamba yang bersalah, Allah buka pintu keampunan malam siang kepada kita. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabar pada hambaku, akulah Tuhan kamu, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang amat mengasihi kamu. Allah isytihar. Ini tanda apa, tuan-tuan? Tanda Allah tak pernah bencikan kita. Si pendosa yang dosa macam mana dia buat sekalipun, Allah masih nak terima kita kembali. Allah masih boleh terima kembali apa dosa kita buat sekalipun. La taqnatu min rahmati, jangan putus asa dengan rahmat aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Allah minta kita ambil peluang keemasan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera masuklah kepada pintu taubat aku buka pada kamu, hai manusia. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih,
Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu kepada kita, liyatuba musi'ul laili. Allah buka pintu belah pagi, belah tengah hari untuk terima taubat hamba yang berdosa belah malamnya. Allah buka pintu taubat malam hari, menerima taubat hambanya yang berdosa pada siang harinya. Malam, siang, pagi, petang. Ini suatu fakta. Al-Quran bagi tahu, hadis Nabi bagi tahu. Saat ketika Nabi bercakap seorang hamba Allah, contoh daripada hamba-hamba Allah yang ramai, seorang hamba Allah yang dah bunuh seramai 99 orang. Satu jenayah yang besar. Diringkaskan cerita ini dari riwayat yang sahih daripada para ulama hadis kita. Akhirnya timbul rasa insaf dalam hati manusia ini akan dosa yang banyak itu. Cuba nak balik ke bakal jalan. Akhirnya cerita panjang, saya ambil ringkasan, bertemu dengan seorang alim, ulama yang memang betul jawapannya. Dia kata, kamu tinggalkan lokasi kamu sekarang, pindah lokasi yang lain, pindah ke satu tempat yang lain untuk kembali kepada Allah. Jangan duduk bercampur orang tak betul ni. Cari tempat yang baru, ramai orang berilmu di situ. Dia mula berjalan pergi. Dalam perjalanan tak sampai di tempat nak pergi, dia meninggal dunia. Tapi hatinya telah ada kekuatan nak istighfar, nak bertaubat kepada Allah. Meninggal dunia. Dalam riwayat sebut, malaikat dalam keadaan bukanlah bercanggah, tapi malaikat kata, yang ini dia ke neraka sebab dosanya banyak sangat. Malaikat yang lain pula, yang satu kata, yang ini syurga sebab dia dah nak mula bertaubat. Akhirnya tuan-tuan, riwayat sebut, ditimbang dia punya hati dan jiwa perasaan yang ada, keberatannya untuk bertaubat ada. Lalu diangkat nyawanya untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, ada dalam kitab Salihin. Apa artinya tuan-tuan? Artinya Allah sayang kepada kita. Patutlah kita yang ada pada pagi ini, tak ada seorang pun masuk dalam kategori Allah benci, tapi kita semua masuk kategori Allah sayang, cinta, kasih. Maka peluang ni peluang kita terbuka, peluang kita yang semangnya satu rezeki. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita masuki peluang yang ada ini. Bermula jam subuh yang kita berada sekarang, bermula waktu kita nikmati sekarang, angkatlah dalam diri tuan-tuan suatu kenyataan, suatu keinginan, suatu perasaan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dambakan kerajaan-Mu, aku dambakan keampunan-Mu. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bertakwa. Sejahterakan hidupku ya Allah dengan amal dan ilmu yang berkekalan. Hidupkan aku dengan iman, matikan aku dalam iman. Hidupkan aku dengan ilmu dan matikan aku dengan ilmu. Hidupkan aku dengan Islam dan matikan aku sebagai orang Islam. Hidupkan aku dengan hidayah-Mu Allah dan matikan aku dalam hidayah. Kita angkat sekejap tuan-tuan peluang ini, sebab kita yakin Allah tidak pernah bencikan kita, kecuali kita bencikan Allah Azza wa Jalla. Benci pada Allah apa antaranya? Kita tak ikut perintahnya, kita ikut suruhannya, kita buat apa yang Allah larang, kita buat apa Allah marah, kita benci pada Allah Azza wa Jalla. Satulah dalam satu peringatan Nabi sebut kepada kita, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kata Nabi, siapa yang suka, ahabba ni maksud seronok, suka nak bertemu Allah, Allah seronok nak bertemu dengannya.
Itu hadis. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk bertemu Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah benci untuk bertemu dengannya. Tuan-tuan, bila kita ada niat yang betul, niat yang benar bertemu Allah dengan penuh keredaan, percayalah Allah sangat seronok bertemu kita. Yang kedua, kita tidak mahu berada dalam kategori penyesalan yang tak sudah-sudah. Penyesalan yang kita paling takut ialah penyesalan di alam akhirat. Penyesalan akhirat, tuan-tuan, tak ada apa dah. Ini yang kedua ni. Satu, kalau tuan tengok dan rujuk dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Ke-33. 32. Surah Yasin 36 kan? Dalam surah As-Sajdah, baca betul ya. Bukan sajadah. As-Sajdah. Jim mati. Itu baca betul surah As-Sajdah. Dalam ayat 12, As-Sajdah ayat 12, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah yang dibacakan tuan imam kita kebiasaannya lah pagi Jumaat macam semalam. Kita tak nak masuk dalam kategori orang ni, penyesalan yang tak akan tamat, tak ada penyelesaian. Sebab apa? Allah bercakap tentang kita, golongan yang kecewa. Siapa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kamu akan nampak nanti Muhammad, kalau umat kamu, Allah bercakap tentang kita. Siapa kita? Orang-orang yang menyesal. Lewat penyesalannya, kata Allah, kamu akan nampak Muhammad, umat kamu akan tunduk depan Allah Azza wa Jalla. Dengan tunduk yang benar-benar tunduk, tak boleh bangkit kepala kita. Tunduk sungguh. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tunduk dalam keadaan menyesal. Nak tengok wajah Allah tak nampak dah. Terhalang melihat wajah Allah. Lalu orang-orang ini berkata apa? Ini rakaman daripada Al-Quran. Akan berlaku kemudian. Ini kita takut ni. Apa yang akan berlaku? Golongan yang menyesal akan kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Tuhan, kami dah mula nampak, kami dah mula sedar, kami mula faham, kami dah mula tahu. Farji'na, tolong pulangkan kami semula ke pucuk utama. Orang pucuk utama. Pulangkan kami semula ke Bangi, dia orang Bangi. Pulang kami semula ke Shah Alam, sebab dia orang Shah Alam. Beragak-agaknya lah. Maksudnya nak balik ke bumi lah. Tujuan nak balik apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami nak pulang semula, kami nak beramal, kami nak beribadat, nak buat benda baik. Kami yakin benar dah hari ini. Permintaan berlaku bila? Bukan masa jam subuh hari ini. Berlaku di alam akhirat depan Allah. Minta pulang ke bumi semula untuk beribadat. Ketika itu apa yang berlaku, tuan-tuan? Saya tak nak bincang panjang. Tengok ayat 13 sampai 15 dalam surah Sajdah. Allah jawab, tuan-tuan, penyesalan. Jangan kita kata ini satu perkara kecil. Bila Allah rakam dalam Al-Quran satu cerita demikian, makna apa? Ia akan berlaku. Mana mungkin cerita Al-Quran itu satu cerita yang palsu?
Ini bukan hikayat hantuah, hikayat jebak. Hikayat hantuah juga belum tentu betul lagi. Mungkin faktanya dipesongkan, ditambah tokoh tambah. Ini kita Al-Quran. Bila Al-Quran beritahu itulah ceritanya, ia pasti berlaku. Apakah saya dan tuan-tuan nak masuk golongan ini? Demi Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami tak nak masuk golongan menyesal, ya Allah. Kalau kami misal sekarang, sesal sekarang ini, kita sesal di jam saat sekarang, waktu sekarang, belum kita mati, nak tumpah air mata sampai berkilo-kilo ke? Nak sujud sampai berjam-jam ke? Nak angkat tangan sampai berhari-hari ke? Nak meratap sampai berpuluh jam ke? Sekaranglah masanya. Sesal dahulu pendapatan, kata orang Melayu lama kan. Sesal kemudian tak ada guna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna, kata orang Melayu lama kita. Itulah dia kebenarannya. Sebab itulah bila Allah sebut tentang peristiwa di hari akhirat, ada orang menyesal, ini satu kenyataan. Bukan orang lain, tuan-tuan, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah fakta ayat macam ni kita nak letak di tepi, kesampingkan dalam hidup kita seharian? Tak mungkin bagi orang cerdik, akal dan fikiran dan ada agama. Tak mungkin. Satulah, bila kita baca ayat macam ni, kita letak dalam hati nurani kita masing-masing. Bila aku nak menyesal, bila aku nak balik kepada Allah, bila aku nak pulang kepada Allah Azza wa Jalla semula, apakah besok, apakah tulang, ke sekarang? Yang ketiga, tadi muqaddimah saya baca ayat surah Luqman 34. Tadi mula-mula saya buat ceramah tadi, saya baca ayat surah Luqman 34. Nak kait yang ketiga ini, sebab kita tak tahu bila demam sakit kita, tak tahu bila matinya kita, tak tahu di mana meninggalnya kita, tak tahu meninggal keadaan macam mana, sehat ke tengah sakit, kan tak tahu. Itulah Allah sebut dalam Al-Quran surah Sajdah tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Penghujung surah Luqman. Surah Luqman, surah yang ke belum sikit daripada Yasin, ya, 31. Tuan-tuan, belum Sajdah lah. Sajdah lepas surah Luqman. Allah sebut kepada kita, Allah bercakap tentang kita lagi. Kamu tak tahu apa kamu akan buat besok. Kamu tak tahu di mana bumi kamu akan mati. Bila Allah bercakap demikian, tuan, Allah sebut apa kepada kita? Maknanya kita dalam keadaan zero dari sudut ilmu dan pengetahuan, khasnya tentang bila sakit demam, bila mati meninggal dunia, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang memberatkan kehidupan kita. Sabahanda kita yang meninggal kerana COVID-19 dalam tempoh 570 hari ini, saya tak tengok angka terkini kematian Tuan Haji Hairul seluruh negara, 25,000 ke lebih dah. Seminggu lepas 25,000 orang, minggu ini pun naiklah sikit walaupun kematian kurang. Dalam tempoh 570 hari ini, 25,000 lebih sahabat kita meninggal kerana COVID. Mungkin di kawasan penjuru utama pun
Ada yang meninggal kerana COVID. Dan mungkin di kalangan tuan-tuan, kalau tidak keluarga dekat pun, keluarga kita meninggal kerana COVID. Mungkin pak saudara, mungkin sepupu, mungkin adik, tak tahulah saja Haji Harun, ataupun mungkin jiran sebelah rumah dalam tempoh ini kerana COVID. Apakah mereka tahu mereka akan di-COVID-kan oleh situasi COVID, meninggal? Tak ada. Mengejut. Ada usia baru 35 tahun, kena COVID, hari kelima ditidurkan, tidur buat selama-lamanya. Ada usia memang dah 65 tetapi tak jangka COVID kena kepadanya, kemudian intubate-kan tak sampai sebulan meninggal dunia. Ada tak ditidur pun, masuk hospital 3 hari, sesak nafas melampau, meninggal. Ada dah berlaku. Saya sebut bukan apa. Itulah kenyataan kita. Yang sihat macam saya sekarang, macam tuan-tuan pun tak tahu. Jam 8, 9 pagi ni apa keadaan kita? Jam 10, 11 hari ni apa situasi kita? Kita tak tahu tuan-tuan. Satulah apa yang sebutkan ini bukan apa, nak ingatkan tuan-tuan. Oleh kerana tak tahu itulah tentang kita kematian, kenapa kita masih dalam keadaan cuai tentang isu-isu ilmu agama dan keimanan. Letaklah soalan dalam diri masing-masing. Tidak salah kita hidup ini, kita nak berharta, nak cari dunia, tak salah. Tetapi biarlah dalam hidup ini letaklah satu tanda aras penting. Aku tak tahu bila akan mati, bila aku akan diambil nyawa, sakit demam. Demi Allah tahu, menyebabkan kita bersedia. Itu yang kita nak. Ada persediaan dan persiapan. Persiapan apa? Ilmu dan amal, iman dan taqwa, kebaikan dan amal saleh. Kita nak supaya hidup ini dalam suasana kita hidup, ilmu memandu kita, iman menyelamatkan kita, amal saleh bekalan kita. Kita nak begitu. Tiap waktu, tiap ketika, di mana kita berada, di mana lokasi berada kita, apa pekerjaan kita nak ilmu memandu kita, iman menyelamatkan kita, dan amal soleh bekalan kita. Bila kita pegang ketiga-tiga tadi, ilmu menjadi pemandu kita, tuan-tuan tidak akan jauh daripada ilmu. Tuan-tuan menjadi orang surau, orang masjid, ahli ibadat. Tuan-tuan akan merasakan lokasi masjid dan surau lokasi paling penting, paling utama dalam sibuk urusan dunia, harta, tak lalai dengan rumah Allah yang berada di hadapan kiri kanan kita. So lokasi ilmu ada di surau, medan ilmu ada di masjid, tak jauh. Kita bekerja apa dalam jawatan kita, cara kita pegang, baik rasmi tak rasmi, kerajaan ke swasta, harta jual selamat sekalipun, kita tahu daripada lokasi ilmu. No, di pintu surau, melekat hati dengan surau masjid. Dan inilah yang kita nak sebenarnya. Bagi saya tuan-tuan, saat yang paling indah, yang paling manis, yang saya nak pertahankan sampai saya mati, demi Allah saya kata, saya sebut pada anak-anak isteri saya, ni pun mereka sedang tengok live. Anak saya tadi saya arah untuk keluar ke sebuah pendekatan. Isteri saya pasti sedang menonton live sekarang. Saya nak penghujungnya ilmu dan ilmu. Kalau ambil nyawa saya di pentas ilmu macam sekarang, saya reda. Tengah berwuduk, bercakap tentang agama, bicara tentang Al-Quran. Kalau pun tak pentas ceramah, tapi dalam suasana ilmu sedang diraih. Kita nak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab penghujung tadi dalam husnul khatimah. Tak kira lah, tak semestinya surau masjid,
Tetapi penghujung kita adalah dalam keadaan kita ada ilmu, bukan jahil. Ada ilmu, bukan jahat. Ini kita nak. Maka lokasi surau masjid, tuan-tuan, lokasi yang paling penting. Ikatlah dia, tambahlah hidup kita. Kita dah sibuk caman urusan dunia, keluar ke sana ke sini, keluar cari harta, bekerja macam-macam. Penghujungnya aku mesti melangkah ke masjid. Kaki ini kena masuk ke rumah Allah SWT, tegak berdiri dalam solat, duduk berjemaah dalam dengar ilmu disampaikan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan Nabi sebut dalam hadis, saat di padang mahsyar belum ke syurga lagi, Allah dah tunjuk dah kamu ni orang beruntung. Syurga belum lagi, tapi di padang mahsyar Allah dah tunjuk kepada orang berilmu ini, kaki masjid, kamu ni golongan yang selamat. Dalilnya ada, Ustaz? Ada. Hadisnya ada? Ada. Hadis apa? Muslim. Apa Nabi sebut? Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang, ringkas diambil. Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia Allah akan letak di bawah naungan arash di padang mahsyar. Belum syurga lagi tu, belum syurga, tetapi di bawah keselamatan di padang mahsyar. Tandanya apa? Selamat. Siapa orang itu? Salah satu 7 tadi, rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Orang yang hidup masa di bumi dahulu melekat hati dengan masjid. Orangnya yang masa hidup di bumi dahulu melekat jiwanya dengan masjid, melekat hidup dengan surau, dengan rumah Allah. Di padang mahsyar belum ke syurga, Allah letakkan dia di bawah naungan bayangan arash. Tuan-tuan, siapa yang tak nak semua ini, tuan-tuan? Batu hari ini, biar kita ada satu keinginan, perasaan nak kepada rumah Allah ni, boleh. Macam subuh ni lah, saya yakin kekuatan kita kena ada. Niat kita semalam dah ada, aku nak jemaah di surau Al-Iman subuh, walaupun tidak hari Minggu, sekalipun bukan hari Minggu, hari biasa pun aku nak berjemaah, nak bangun awal. Kita ada kekuatan dalam hati, niat yang betul. Allah tahu niat baik kita, Allah akan tolong insya-Allah. Akhirnya kekuatan datang untuk kita jejak kaki ke rumah Allah. Subuh 5.52, jam 4.45 dah boleh bangkit, jam 5 dah boleh bersedia bangun, 5.30 sudah ada tikar sejadah, jam maghrib, jam masuknya subuh dah di pintu rumah Allah SWT. Jangan bimbang, kekuatan tu ada. Berarti Imam Al-Ghazali, saya tertarik buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab tasawuf lah. Imam Ghazali kata apa? Dia kata setiap kemahuan yang baik, setiap keinginan yang baik mesti berniat yang baik. Kata Imam Al-Ghazali, tiap kemahuan yang baik yang kita nak buat mesti berniat yang baik. Bila niat baik, akan datang bantuan daripada Allah kepada kita. Allah permudahkan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga tadi, tuan-tuan, bagaimana Allah sebut, kita tak tahu kita ni akan mati bila, sakit demam bila. Jadi peganglah apa yang dah kita sebutkan tadi, supaya akhirnya kita nampak lorong hidup betul dengan ilmunya, dengan iman dan amal-amal salehnya, tuan-tuan. Apa yang penting dah masuk kepada masa 57 minit dah, sejam 56 minit dah, saya nampak jam tu. Kerja jam tuan-tuan, jam tak betul. Ya, tuan-tuan sekalian, apa yang saya bicarakan pada pagi ni, tidak ke semua benda yang disampaikan. Dan saya pun langkah-langkah saja. Depan saya nota, depan saya ni tak banyak nota, 1, 2, 3, 4 buah buku depan saya ni. Cuma tak nampak lah. Saya langkah-langkah saja. Yang saya nak sampaikan ialah daripada hati kecil saya 3-4 perkara tadi. Sebab
bila kita ada niat yang salihah dalam hidup, keinginan baik dalam hidup, insya-Allah Allah akan permudahkan segala-galanya. Itulah kita tuan-tuan, tugas dengan agama ni tak ada pensiunnya. Tugas dengan ilmu tak ada waktu pensiunnya. Tugas dengan amal-amal soleh tak ada pensiun dan waktu sudahnya. Tugas dunia ada pensiun, umur 60 kenalah berhenti. Ustaz, saya sihat, penyakit tak ada. 60 dah cukup dah, kena pensiun juga. So anak sambung kemudian kontrak ni. Itu dunia. Tapi dengan Allah Azza wa Jalla, tugas berilmu, beramal, beribadat, tunduk dan patuh, cari kebaikan, cari pahala malam siang. Tak ada pensiun. Lagi hayat di kandung badan, letih tak letih, penat tak penat, tua muda, akan terus berjalan. Dan tension kita akan bermula bila? Saat nyawa diangkat. Tubuh kejang kaku tak bergerak. Tangan mendakap dada tak berkata-kata lagi dah, mulut dan bicara tak ada. Saat mata ditutup rapat buat selama-lamanya. Saat telinga dah tulikan, tak dengar apa lagi dah. Raungan anak, tangis anak-anak pun tak dengar dah. Itulah pensiun kita yang sebenarnya. Pensiun dari beramal. Pensiun salat, pensiun mengaji, pensiun sedekah, pensiun cari pahala, pensiun ke masjid. Itulah masanya. Tak kira siapa kita. Laki, perempuan, orang muda, orang tua. Pensiun kita bila kita meninggal dunia. Tetapi bukanlah bermaksud selesai. Selepas kita diletak di alam barzakh, bermulalah suatu kehidupan yang baru. Hidup bukan lagi cari harta makan minum tuan imam, tapi hidup untuk disiasat oleh Allah Azza wa Jalla. Amal banyak mana, iman tara mana, ilmu tara mana, bermula pula alam yang lain. Jadi kita ni rupa-rupanya tak selesai. Dunia tak selesai dengan iman, dengan amal. Bila masuk alam barzakh, mari pula ada hal-hal yang berkait dengan soal, siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, apa kitab kamu, apa agama kamu. Bermula pula dah satu fasa baru. Alam barzakh namanya. Akan berpanjangan sampai bila? Sampai di padang mahsyar. Dihakimi pula oleh Allah Azza wa Jalla. Mahkamah Agung bersidang di padang mahsyar. Semua dibangkitkan, tak ke siapa. Hakimnya Allah, pendakwa raya pada malaikat, kita oketi kena tuduh, saksi tangan bercakap, kaki bersuara, telinga berkata-kata. Ketika itulah kita akan mendapat putusan terakhir daripada Allah Azza wa Jalla. Fariqun fil jannati, segolongan ke syurga, segolongan ke neraka. Itu adalah penutup kepada, bukan penutup lagi, tapi situasinya itulah kenyataannya. Tuan-tuan sekalian, isu alam barzakh ke depan itu cerita yang lain, kita sambung bulan Oktober tahun depan insya-Allah. Kalau saya masih ada lah, saya bimbang saya ada, Haji Harun dah tak ada. Itu dia takutnya ya. Bukan doa Haji Harun mati, bukan, tapi kau dipindah ke lain lah ya. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan apapun cerita saya pada pagi, anggaplah sebagai bercakapnya seorang hamba yang kerdil untuk hamba-hamba yang jugalah sama kita dalam apa situasi, sebagai peringatan bersama insya-Allah. Saya tidak bercakap dalam dada saya ada kelebihan, tidak. Saya bercakap, saya faham, saya kena jaga hidup saya dengan amal-amal dan seumpamanya. Sajak tuan untuk bersama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan jam subuh sekarang ni, akan memberkati kita punya kehidupan malam, siang, petang. Berkat usia, berkat amal, berkat ibadat, berkat pekerjaan, berkat harta benda, berkat keluarga, berkat sampai kita meninggal pun diberkati oleh Allah SWT. Yang berbaki panjang lagilah. Saya serahkan balik kepada para penceramah tetap di surah Al-Iman. Saya pun tadi bila masuk ke kawasan tadi, saya nampak, saya kata pernah sampai ni, cuma masa sampai tak adalah lampu berlik-berlik kat tadi. Rupanya tuan-tuan bijak, engineer mana yang buat kerja tu,
kata Yahya buat pada masa PKP. Jadi satu orang kata kejayaan besar lah. Ya, saya pun semalam cuba buka FB lah, FB Suara Iman, saya nampak lampu tu. Saya kata surau ni ke masjid. Jadi rupa-rupanya inilah lokasi yang pernah sampai balik pada pagi ni. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ni. Terima kasih kepada Haji Hairul yang telah pun memberikan saya jemputan pada pagi ni, yang saya sebenarnya diundang pada awal November tahun lepas dah, setahun hampir yang lepas, tapi kerana faktor pandemik apa tak boleh datang. Apa ni, isu kita tak selesai kerana masa itu masih lagi keadaan pandemik masih lagi mengganas, ya, maka tangguh kepada hari ini. Itu pun dalam suasana beliau beri saya jemputan baru itu dalam suasana JAIS pun belum lagi izin surau. Dan hari ini saya sebenarnya kalau ikut jadual saya, pagi ini tetap saya punya program di Surau Ar-Rahmah Syalapan Sya'lan. Bila JAIS dah bagi keizinan, dah orang saya kata, Ustaz, kita kembali berkuliah subuh hari ini. Saya bila dengar tu, saya pun pening kepala macam mana ni. Tapi kerana saya kira menyahut jemputan Tuan Haji Hairul untuk datang ke sini, saya kata kepada Surau Ramah, tak apa, saya minta postpone hari ini, gantikan ustaz lain, saya sambung balik pada bulan akan datang di surau tu. Sebab saya 4 minggu turut-turut, Sabtu kalau tetap, 4 minggu Ahad pun semua tetap belaka. Jadi hari ini kira mengganggu orang lain lah, tapi tak apa ya, mereka faham. Kerana kata mereka, tak apa Ustaz, pergi saja kepada surau yang Ustaz dijemput dan kembali, jangan lupa kembali semula, jangan pergi tak kembali, ya, pada insya-Allah. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah rahmati semua. Dan siapa-siapa yang tuan-tuan, saya live kan, siapa yang ada masa pada pagi ini, ya, waktu ada 9:30, kejap lagi saya akan ada satu kuliah Zoom live, tetap, bukan setiap bulan dan setiap minggu, tapi tetap juga sebulan sekali. Pagi ni 9:30, siapa yang pergi ke saya punya FB Ustaz Ruslan Muhammad dan Abu Ammar, saya dah masuk dah link. Saya sajalah dekat rumah Zoom live, jadi saya sambil buat kerja masuk je. Sebab kapasiti Zoom live ni boleh sampai 500 orang. 500 orang. Dan pengajian berkitab, tulisan saya sendirilah, kitab saya sendiri, 9:30 pagi ni dengan Wasilah. Wasilah satu kelompok usaha, satu golongan orang lah yang buat Wasilah ini, dan mereka mengadakan program secara mingguan bahkan harian. Jadi 11.30 ni ada, siapa-siapa ada ruang tu boleh masuk dalam Zoom live. Saya sampai dengar ya, 1 jam saja tentang isu kiamat, hari akhirat. Ada buku saya tentang kiamat dan hari akhirat. Siapa nak link tu masuk kepada saya punya FB lah, Ustaz Ruslan Muhammad Abu Ammar. Terus sekadar pada pagi ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Seminit terakhir tuan-tuan, seminit saja. Jangan lupa dalam suasana kita Covid yang belum selesai, ujian masih berlaku sekarang, penyakit kita ini, tolong jangan lupa bacalah malam siang paling kurang 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bacalah beratus kali sehari semalam. Sebab Nabi berjanji, siapa yang membaca doa ini, Allah akan jauhkan daripada bencana dan musibah, penyakit dan sebagainya. Ini jamin Nabi. Kita bacalah demi keselamatan bersama daripada gangguan virus Covid yang masih lagi ada sekarang. Mungkin pandemik tidak kot, endemik dah kita sekarang. Kita minta pada Allah keselamatan. Baca tuan-tuan ya. Ini amanah saya kepada saya tuan-tuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas alim. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muslan di atas pengalaman yang disampaikan sebentar tadi. Banyak masih yang disampaikan untuk kita amati bersama. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang masih setia menunggu dan dijemput semua untuk mengambil ada kita sediakan sarapan pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.